Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Disambung pengajian berkenaan dengan mazhab-mazhab akidah umat Islam. Persidangan para ulama dunia Islam di Amman, Urdun atau Jordan pada 28 Jumadal Ula hingga 2 Jumadal Akhirah 1427 Hijriah. Bersamaan 24 Jun hingga 26 Jun 2006 memutuskan mazhab yang diiktiraf adalah umat Islam terkini mengikut senarainya daripada fiqh ahli sunnah, ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Zahiri. Susunan mengikut sejarah. Kemunculan pertama mazhab Hanafi, kemudian berikutnya Maliki, kemudian Syafi'i. Syafi'i murid Imam Malik. Hambali, tertinggal Hambali, murid Imam Syafi'i. Dan Zahiri juga, Daud Zahiri, murid Imam Syafi'i. Murid tetapi ada mazhab dia sendiri dalam masalah fara', masalah cabang. Adapun daripada mazhab Syiah ialah Zaidiyah dan Isna Asyariyah Ja'fariyah. Dan daripada Khawarij pula ialah mazhab Ibadi. Ini mazhab yang diiktiraf, mempunyai pengikut yang ramai dalam dunia Islam, dan ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mereka yang dikaji sehingga hari ini. Dan juga mazhab akidah. Yang tadi mazhab fiqh. Mazhab akidah ialah Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Adalah umat Islam. Yang masih ada pula yang sederhana daripada Mu'tazilah dan lain-lain. Samping mazhab tersebut itu masih ada lagi mazhab-mazhab lain yang sederhana, walaupun ijtihadnya salah, tak boleh hukum keluar daripada Islam. Itu mesti ingat, jangan mudah-mudah. Berpuluh-puluh mazhab, terlalu banyak, mungkin ratus mazhab dalam fiqh. Mazhab sahabat, mazhab tabi'in, tabi'in. Dan mazhab di dalam mazhab ada mujtahid mazhab, disebut dahulu dalam mazhab Malik Hanafi ada mujtahid dia, iaitulah Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mazhab Maliki ada mujtahid dia Syahnun dan lain-lain. Mazhab Syafi'i Imam Nawawi dan lain-lain, lain pada perangai Imam Syafi'i. Hambali ada juga mujtahid dalam mazhab Hambali, pandangan yang lain pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu mazhab-mazhab yang lain. Dalam Mu'tazilah, walaupun dianggap Mu'tazilah ini mazhab yang salah, ada yang salah dalam perkara furu' sahaja, tak sampai perkara asas hukum Islam. Dan sebab itu jangan mudah-mudah hukum. Dan lain-lain.
yang tidak boleh dikeluarkan daripada jumlah umat Islam kerana salah tafsirnya dalam perkara porok sahaja. Semua mereka ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bukan saya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semua itu mazhab itu mengaku mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ada hujah masing-masing. Kerana asasnya berpegang berrukun-rukun iman dan Islam yang sama. Rukun Islam 5 perkara sama. Rukun iman 6 perkara sama. Di samping ada mazhab yang menambah lagi rukun Islamnya dan rukun imannya. Tidak sampai keluar daripada Islam. Jangan mudah. Kita kena sedar bahawa banyak perkara yang wajib itu tak masuk dalam rukun Islam. Contohnya jihad tak masuk rukun Islam. Politik tak masuk rukun Islam. Imamah tak masuk rukun Islam. Nikah kahwin tak masuk rukun Islam. Tapi tak boleh kata ini bukan Islam, tidak boleh. Tak masuk rukun Islam. Tapi ada mazhab yang membilang-bilangkan itu dalam rukun-rukun Islam. Perkara cabang ini. Itu perkara cabang. Imam Malik pernah berkata, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam mazhab Maliki, guru pada Imam Syafi'i, guru pada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, iaitulah tokoh dalam mazhab Hanafi. Sekiranya ada 100 hujah, 100 hujah, boleh dukung seseorang itu keluar daripada Islam. Tiba-tiba ada 1% sahaja meragukan, tak boleh. Hukum dia, tak ada hukum, jatuh hukum. Kerana hadis Nabi SAW, tudra'ul hudud bisyubhat. Hudud ditolak dengan adanya kekeliruan. Sedikit kekeliruan tak boleh. Dan sebab itu Nabi tak menghukum orang munafik dalam Masjid Madinah. Tak menghukum sewenang-wenang. Tapi sekarang ni terdapat kalangan yang mudah menghukum sewenang-wenang. Ini mesti ingat, jangan mudah hukum sewenang-wenang. Dan ada yang berlaku kerana kejahilannya, tidak boleh. Orang yang buat salah, walaupun kufur, tapi kerana kejahilannya, diampun oleh Allah Ta'ala. Kena siasat, kena cek betul-betul. Secara individu. Adapun dasar-dasar umum, itu boleh bincang. Mesti lagi daripada Allah Ta'ala porok. Seterusnya muktamar kemuncak negara umat Islam, OIC, Munazzamah At-Ta'awun Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah, di mana bahagian ulama'nya membuat kenyataan pengesahan pada muktamar di Amman, Jordan itu, dengan seruan perpaduan umat Islam seluruhnya, dan jangan mudah mentakfirkan apa-apa mazhab yang tersebut. Adapun Iran yang mengandung mazhab Syiah yang terbesar dalam dunia, selepas kejatuhan Shah 1979 oleh Harakah Islamiyah di dalam negaranya, gerakan Islam di Iran, dia ada gerakan dia sendiri yang menentang kerajaan Shah, menentang campur tangan penjajah, mengubah negaranya kepada Islam bermazhab Imamiyah. Dia isytihar negara-negara Islam, pada Islam, dia tukar perlembagaan dia, perlembagaan Islam. Mazhab rasmi, mazhab Imamiyah. Kerana majoriti rakyat yang bermazhab Imamiyah. Di samping ramai yang bermazhab Sunni. Ramai yang bermazhab Sunni, 30% mazhab Sunni, mungkin lebih. Adapun Syiah yang dianggap sebagai keluar daripada Islam ada 2% saja. Tak ramai, 2%. Ada Syiah yang keluar daripada Islam, ada. Yang kata sedang Nabi dan macam ini 2% saja. Yang baki itu ialah mazhab Imamiyah. Tetapi duduk dibesarkan yang 2% ini kerana politik. Bila politik dah selanjur ini kena hati-hati. Dan ada ulama upahan yang bekerja untuk politik ini. Ini sangat bahaya. Mereka bertindak menubuhkan badan Islam antarabangsa yang dinamakan Al-Majma' Al-Alami Lit-Taghrib Bain Al-Mazahib Al-Islamiyah. Iaitulah
organisasi pendekatan mazhab sedunia. Dibentuk di bawahnya pusat kajian, mengumpulkan kitab-kitab semua mazhab. Ada markas research dia, kajian dia, mengumpulkan kitab semua mazhab. Khususnya mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana yang paling banyak kitab ialah kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak kitab-kitab yang pelik-pelik ada di sini. Kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita kena sedar bahawa banyak ulama Sunni dilahirkan di Iran. Imam Abu Hanifah di Iran, Imam Ghazali di Iran, Imam Ash-Shirazi yang mengarang kitab Muhadzab Syafi'i itu orang Iran. Banyak imam ulama hadis yang dilahirkan di Iran, dan banyak tulisan-tulisan tangan, banyak dikumpulkan. Di antaranya ialah pandangan ahli sunnah untuk kajian bagi negara mereka dan ke arah perpaduan umat Islam. Banyak hasilnya diamalkan dalam pemerintahan negara mereka. Banyak perkara yang tidak ada dalam mazhab Syiah diambil dari Sunni. Kita yang Sunni kita tak amal. Dia amal, dia ambil pandangan mazhab Sunni. Kita tak amal terus. Dia hukum khisah, hukum hudud dia laksanakan. Hukum khisah laksana, hukum hudud laksana, hukum ta'zir laksana. Pelancong-pelancong yang datang dari luar mesti pakai tudung, yang perempuan. Itu syarat. Kalau tak pakai tudung tak boleh masuk. Semua juru heboh TV dia pakai tudung. Pakai tudung. Tak pakai tudung tak dibenarkan. Ini Sunni pun wajib. Bukan dia Syiah ini jangan kita arak diharamkan. Maka diamalkan pemerintahan negara. Dia antaranya konsep syura. Ijtihad sehinggalah mengadakan pilihan raya. Dinamakan wilayatul faqih. Faqih ni ialah kepimpinan ulama. Ulama, pemimpin negara mesti ulama. Syarat, mesti ulama, mesti mujtahid. Mesti mujtahid. Dan ini dalam mazhab Ahli Sunnah juga. Baca Al-Hakam Sultaniyah Al-Mawardi, Abu Ya'la Al-Faraq, Muqaddimah Ibn Khaldun. Ini kitab Sunni. Baca juga Ghiyas karangan Imam Al-Haramain. Antara syarat ketua negara mestilah alim yang mujtahid. Bukan alim saja, yang mujtahid, yang mampu berijtihad. Sekiranya tak mampu berijtihad, maka buat ijtihad secara kolektif, secara jama'i. Dan mereka menubuhkan majlis ulama, majlis pakar hukum Islam. Pengurusi dia Ayatullah yang paling atas sekali, dan dibuat pilihan raya, pilih presiden, pilih Perdana Menteri, pilih menteri-menteri, dan semua hukum-hukum yang diputuskan oleh kabinet, oleh parlimen yang dipilih itu mesti diluluskan oleh masyurah ulama dia. Kalau bercanggah hukum Islam dibatalkan, berhak. Bahkan dia punya keputusan ulama boleh pecat presiden, boleh pecat Perdana Menteri. Ini. Dan dia mengamalkan hukum hudud dan dia berijtihad, antaranya hukum kejam. Hukum kejam sehingga mati ditukar kepada tembok. Kejam dengan batu tukar pada tembok. Itu ijtihad. Ijtihad. Kita ni denda RM300. RM300, RM500. Ini kena malu lah, kena malu sikit. Namun mereka juga menghadapi tentangan dan cabaran kalau ulama mereka yang ta'assub mazhabnya dan tidak luas ilmunya. Di sana ada ulama-ulama pondok dia. Ulama ulama yang tradisi dia menentang perubahan ini. Perubahan ini tentang dengan kerasnya. Jadi mereka menghadapi tentangan daripada ulama Syiah sendiri dan ulama Sunni menentang juga. Ini ulama Sunni lebih dipolitikkan. Ini sangat mendukacitakan. Fatwa Khamenei haula tahrim isah li rumuz ahli sunnah pada 14 bulan Februari tahun 1979 berlaku peralihan kuasa dan perubahan dengan revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh ulama Harakah Islamiyah Iran. Berketuakan Imam Ayatollah Al-Khomeini menggulingkan kerajaan Shah Iran yang dipengaruhi oleh As-Sahyuniyah, Zionis Yahudi. Lalu dilakukan satu perubahan yang berani dalam mazhab Syiah dengan menubuhkan jamaah ulama menguasai negara dengan melakukan ijtihad baru dalam mazhab Syiah
Dia antara melantik presiden melalui pilihan raya umum dan mengisytiharkan Republik Islam yang melaksanakan hukum Islam dan mengajak umat Islam bersatu menentang Israel dan negara sekutunya, serta menyingkirkan kumpulan sekular. Kumpulan sekular disingkirkan. Lalu dihidupkan semula Majma' Takhrib Persatuan Ulama yang ditubuhkan oleh pengikut gerakan Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh bagi menyatukan semula umat Islam. Di mana Majma' Takhrib ni ditubuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh Al-Sunni, di mana Iran menghidupkan semula. Kemudian Khomeini mengarahkan jamaah haji Iran bersembahyang jamaah bersama ahli sunnah di Mekah. Dahulunya jamaah haji Iran bersembahyang berasingan. Dia tak ikut orang, sembahyang sendiri. Selepas revolusi, dia arahkan supaya sembahyang ikut imam di Masjidil Haram. Sama dengan orang lain dan tak dimaaf bawa batu, tanah untuk sujud di atasnya. Kerana mereka berpegang pada sunat sujud di atas tanah, bukan sembah tanah. Sunat sujud atas tanah, bukan sembah tanah. Mazhab kita tak ada itu. Dan dibawa, jangan bawa tanah untuk sujud itu, batu, kerana menimbulkan keliruan. 7 Oktober 2010, Imam Ali Khamenei yang menggantikan Khomeini selepas kematiannya mengeluarkan fatwa haram mencela para sahabat dan tokoh-tokoh yang menjadi amalan pelampau Syiah. Bahkan ada ulama yang memberi fatwa ni ditangkap. Ulama yang menghina sahabat, menghina Nabi dan Syiah ditangkap dan diambil tindakan. Fatwa yang disebut di atas disokong oleh Syah Hasan Nasrullah, pemimpin Syiah Lebanon, menyokong. Perubahan mengambilkan dia diganggu. Perubahan ini diganggu oleh ulama Syiah sendiri dan ahli sunnah yang ta'assub mazhab. Dan jahit perkembangan Islam sekarang dengan sokongan negara-negara musuh Islam seperti Israel dan sekutunya Amerika, Eropah, dengan mempengaruhi beberapa negara Arab di bawah pengaruhnya dan menggunakan ulama resmi yang mengganggu usaha Islam dan tajdid yang telah berlaku bagi menyatukan umat Islam. Gangguan musuh Islam telah mencetuskan fitnah dan peperangan saudara di Afghanistan, negara Arab, iaitulah di Syria, di Yaman dan lain-lain, dengan bantuan senjata musuh Islam. Apa yang menarik ialah mereka telah menghalau seorang ayatullah. Seorang ayatullah asalnya Saudi yang mencela sahabat, mencela ummahatul mukminin, dihalau dan pergi ke Kuwait. Kuwait halau. Ulama ini dapat perlindungan di England. England beri perlindungan, duduk di sana. Dan banyak orang-orang Syiah pergi mengaji dengan ulama ini. Bagi dia Syiah di Malaysia, di Thailand, di Indonesia mengaji dengan yang inilah. Dengan yang ini. Mengaji dengan yang ini. Ini menjadi masalah. Saya sendiri telah menyertai Majma' Takhrib dan menerimanya apabila dilantik menjadi ahli majlis tertingginya seawal dihidupkan semula. Setelah mengkaji dan beristikharah pada Allah bagi pilihan di zaman yang banyak fitnah ini. Saya dilantik menjadi ahlinya dan menerima menghadiri muktamar dengan beristikharah pada Allah Ta'ala. Setelah istikharah, barulah saya buat keputusan, dan ini satu usaha yang sangat baik yang mesti diusahakan. Walaupun mendapat tentangan yang hebat daripada berbagai pihak, dan saya berpegang pada istikharah yang saya buat. Istikharah. Adapun ketegangan ditutuskan akhir-akhir ini adalah perancangan musuh Islam yang bertujuan jahat merosakkan umat Islam daripada dalam dirinya. Mereka mengulangi menggunakan kerajaan di negeri Islam yang dipengaruhi dan pernah dialakkan di awal abad yang lalu, sehingga menghilangkan khilafah Islamiah, sehingga mencetuskan pertikaian yang tajam, mencetuskan peperangan dalam negeri umat Islam sendiri. Kita jangan ingat, kita mesti ingat 100 tahun yang lalu bagaimana orang Islam berperang sama sendiri sehingga negara mereka dijajah. Ini diulang balik senario. Perancangan diulang balik, dan banyak orang Islam yang tak baca sejarah ini, yang lupa mengulangi balik. Dan kita kena sedar, banyak negara yang ditubuh hari ini negara yang dicipta oleh penjajah, mengikut penjanjian Sykes-Picot.
perjanjian yang membahagi-bahagikan dunia Islam mengikut pengaruh Barat. Ini kita kena sedar. Sebenarnya mazhab-mazhab yang terkeluar akidahnya itu sebahagiannya sudah pupus. Dengan tebaran ilmu dan dakwah kembali semula kepada Islam yang sebenar. Bersatu dalam perkara dasar dan beradat dalam perkara khilaf. Sebahagian pula hanya berada dalam penulisan sejarah sahaja, atau hanya mempunyai segelintir pengikut tetapi sengaja dibesarkan, atau dipalikkan dengan mazhab yang masih ada, padahal mereka sendiri menolak keluar dari mazhabnya. Orang Syiah menolak, mereka keluar dari mazhab Syiah, menolak. Dan di antara contohnya ialah orang-orang negara di Amerika. Sebenarnya negara di Amerika ni adalah orang Islam yang ditawan oleh penjajah dahulu. Dia bawa ke Amerika Latin, termasuk Amerika Syarikat. Dia juga jadi abdi, juga jadi hamba. Mereka berjuang untuk membebaskan diri, tak berjaya. Macam Red Indian. Red Indian juga dikatakan yang Islam, masuk Islam. Ada masuk Islam. Mereka ditindas habis-habisan dan berlakunya kejahilan dalam masyarakat mereka. Barangkali masih ingat Elijah Muhammad. Elijah ni ada ajaran Islam dia sendiri. Puasa dia sendiri, apa dia sendiri, bukan puasa bulan Ramadan. Dia reka sendiri ajaran Islam, kerana sudah jauh. Dan berlaku perubahan balik, pembetulan balik. Termasuklah Malcolm X yang pergi ke Mekah, berjumpa dengan ulama, membetulkan balik Islam dia. Termasuk Muhammad Ali yang berusing dia pun betul balik Islam dia. Dan banyak orang Islam yang di Amerika ini membetulkan balik Islam dia. Memang dulu Islam dia sesat. Dia anggap dia sebagai orang Islam, tetapi sudah menyeleweng. Yang semayangnya lain, puasnya. Ini berlaku perubahan. Berlaku perubahan. Di Amerika berlaku perubahan kerana sudah jadi abdi lama sangat. Begitulah dunia Islam yang jajah ini. Banyak berlaku penyelewengan. Perlu dibetulkan ilmu. Diperbetulkan dengan ilmu, bukan dengan perang. Bukan dengan tuduh-menuduh, tidak, dengan hujah. Maka dia perkenalkan mazhab yang lain ahli sunnah. Maka perkenalkan mazhab yang lain ahli sunnah seperti berikut. Saya akan perkenalkan mazhab-mazhab yang lain ahli sunnah untuk menjadi kajian kita, dan kita kena sedar di sana ada beberapa perkara yang jadi titik pertemuan. Di antaranya ialah contohnya sumber hukum syarak. Sumber hukum syarak yang tak ada khilaf kalangan ulama ialah kitab dan sunnah. Ini tak ada khilaf. Sunni, Syiah, Khawarij, semua sekali. Quran dan sunnah adalah sumber. Ijma' ini khilaf. Ada ijma' kita, ijma' dia. Bahkan dalam ijma' ahli sunnah pun ada juga. Kaw-kaw yang syawat umpamanya. Qiyas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qiyas. Mazhab ahli sunnah ada qiyas. Dan mazhab Hanafi tambah lagi istihsan. Syafi'i tak ada. Maslahah. Syafi'i tak ada. Imam Malik ada pula pandangan ahli Madinah. Ini mazhab Maliki, ada sumber dia. Orang Syiah dia tambah lagi pandangan ulama-ulama ahli bait. Ada lagi pandangan dia. Dan dia tak ada qiyas, dia ada hikmah. Ada maslahah. Lebih kurang lah juga. Cuma nama je lain. Dalam perkara dadah tak sebut dalam Quran. Tapi sama-sama mabuk. Arak pun mabuk, dadah pun mabuk. So semua diharamkan oleh Islam. Kita jangan kira dalam masalah ini. Dan banyak lagi perkara lain yang kita kena sedar betul. Ini surah pada ulama-ulama yang mendalaminya. Jangan gunakan media sosial yang tak tahu agama bercakap dalam masalah ini. Lebih lagi merosakkan, lebih mengelirukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهم. Tersambung perbincangan berkenaan dengan mazhab-mazhab akidah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan tentang mazhab Syiah setelah kita bincang tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengandungi 3 pecahan: mazhab Salaf, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ketiga ini dikenali dengan Ahlussunnah wal Jamaah pada hari ini. Walaupun demikian, mazhab-mazhab lain juga mengaku mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah. Masing-masing mengaku Ahlussunnah, bukan Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah sahaja. Bermula dengan pecahan dalam mazhab Syiah yang dikira sederhana dan hendaklah dimasukkan dalam jumlah ahli Islam, jumlah orang Islam yang menolak yang terpesong. Namun usaha secara ilmu dan hujah adalah menjadi tugas para ulama yang benar-benar mendalaminya. Mazhab-mazhab yang dimasukkan dalam kitab-kitab para ulama yang muktabar, pandangan mereka menjadi perbincangan. Ialah yang pertama, mazhab Zaidiyah. Mereka ialah pengikut Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu yang lahir tahun 800 Hijriah, meninggal 122 Hijriah. Imam Zaid dikenali dengan Abu Muhammad dan Abul Hasan. Golongan ini dianggap sebagai paling hampir dengan mazhab Syafi'i dari segi fiqhnya, tetapi akidahnya di zaman mutaakhir, zaman selepas abad yang ketiga, cenderung kepada Mu'tazilah yang sederhana. Mereka tidaklah menganggap martabat imam itu seperti martabat Nabi-Nabi, seperti kalangan Syiah yang bermazhab begitu. Mereka tidaklah mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berpendapat Imam Zaid paling layak menjadi imam selepas syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian kepada zuriat keturunan Sayyidat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mereka mengiktiraf Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma sebagai imam negara Islam, walaupun Ali lebih layak. Yakni orang yang kurang syaratnya boleh menjadi khalifah, walaupun ada orang yang paling layak. Imam tidak mestinya maksum, dijamin terpelihara daripada dosa. Pengikut mereka masih ramai di negeri Yaman dan sedikit yang berhijrah di Asia Tenggara. Yang membawa Islam Asia Tenggara ini banyak kalangan ini. Dengan sebab itu pengaruh Syiah sedikit sebanyak terdapat di Asia Tenggara ini, kalangan masyarakat Nusantara. Oleh kerana Imam Zaid bin Ali Al-Abidin radhiyallahu anhu dilahir tahun 80, meninggal 122 Hijriah, bermakna mereka adalah kalangan salaf. Akidahnya adalah salafi. Belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan belum ada Mu'tazilah lagi. Jangan kita campur semua. Ini mesti faham. Akidah mereka sama dengan imam-imam mazhab yang lain, bukan saja mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ini zaman
kurun sebelum kurun ketiga, ini zaman salaf, ialah zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka khilaf dalam masalah politik, masalah siapa yang layak menjadi khalifah, dan khilaf dalam masalah furu', masalah cabang hukum-hukum fiqh, masalah cabang, bukan masalah asas. Dan sebab itu kita tak boleh letak Syiah ni satu bakul, itu silap. Banyak ya silap ini. Jangan kita terlanjur dalam perkara ini. Jangan kita terpengaruh dengan politik asing, politik penjajah yang cuba nak melagakan kita. Di mana mereka ni pada asalnya adalah mazhab salaf. Belum ada Asy'ariyah Maturidiyah, dan belum ada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah salaf juga, tapi salaf yang peringkat yang kedua. Dan belum ada Muhammad bin Wahab, yang kemudian ada Wahabi. Ini kemudian lagi. Walaupun di sana terdapat nama yang sama, salah yang pertama dengan Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Wahab, tetapi terdapat perbezaan pendekatan antara satu sama lain yang kita kena sedar. Pendekatan yang berbeza dalam masalah cabang, kerana cabaran menghadapi yang berbeza di zaman masing-masing. Ini kita kena sedar. Dengan sebab itulah penulis-penulis akidah kita di sini, sama ada kita Arab ataupun kita Jawi, mereka memasukkan perbincangan tentang ayat mutasyabihat, pandangan salaf dan khalaf, dua-dua disebut sekali. Bahkan kita Aqidatun Najin, kita ada yang terkenal yang dibaca kita. Ini pendapat salaf, ini pendapat khalaf, disebut dua-dua sekali. Dan sebab itu tak berkelahi antara satu sama lain. Elok, jangan bercampur aduk dengan yang lain. Ada yang ikut pendapat salaf, tak mentakwilkan ayat mutasyabihat. Ada yang mentakwil, ini khalaf. Jangan pula sesak menyesak antara satu sama lain. Yang jadi masalah, salaf yang mutaakhir ini menyesakkan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini sudah salah, sudah terlanjur. Yang ta'assub Asy'ariyah Maturidiyah menyesakkan salaf pula. Ini sudah terlanjur. Ini sudah terlanjur. Ini perkara cabang yang dibincangkan, bukan perkara asas hukum Islam. Dengan sebab itu jangan sesak menyesak antara satu sama lain. Bahkan saya pernah sebut dalam mazhab Syafi'i sendiri ada beza antara Imam Nawawi, Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i. Dua-dua imam ni cenderung kepada salaf, walaupun kebanyakan Syafi'i mengikut Asy'ariyah. Kalau Hanafi Maturidiyah. Kerana Nawawi dengan Ibnu Katsir dilahirkan di Syam, di Syria. Kemudian Imam Ghazali dan pun lagi dilahir di Iraq. Iraq tempat tumbuhnya Mu'tazilah, tempat tumbuhnya mazhab-mazhab. Kerana gerakan penterjemahan berlaku di situ zaman Abbasiyah, maka berlaku perbahasan tentang sifat-sifat Tuhan, tentang qada dan qadar, dan sekitar ini sahaja. Maka jadilah pengerjaan kitab tauhid membahas tentang sifat-sifat Tuhan sahaja, tentang qada dan qadar, tak bincang tentang lain. Pada ilmu akidah itu mengandungi tauhid rububiyah dan uluhiyah, tak dibaca ini. Termasuk asma, nama-nama Allah Ta'ala 99. Bukan saja sifat 20 itu, nama-nama Tuhan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Al-Wadud. Tiap-tiap nama itu mengandungi makna yang perlu dikaji, yang perlu dipahami, tetapi tenggelam dalam pengajian khilafiyah, masalah sifat-sifat yang berkait dengan qudrah, iradat, ilmu, qada dan qadar. Habis masa dalam masalah ini kerana masalah cabang. Dan ulama-ulama zaman dahulu telah menyelesaikan dengan menyebut dua sekali, ini pendapat salaf, ini pendapat khalaf. Oleh kerana Imam Nawawi dan Imam Ibn Katsir dia tinggal di Syam. Syam ni bukan tempat gerakan perbalahan macam Iraq. Dan sebab itu kedua-dua ni lebih cenderung pada salaf. Bahkan apa yang menarik, kitab Riyadhus Salihin karangan Nawawi disyarah oleh ulama-ulama mazhab Wahabi. Kitab Riyadhus Salihin, Syekh Utsaimin karang syarah dia, syarah Riyadhus Salihin.
Kalau kata Asy'ariyah, kalau Nawawi ni Asy'ariyah, mengapa boleh karang syarak karang Imam Nawawi? Saya sebut Subulus Salam karangan As-San'ani mazhab Zaidiyah yang kita baca ni. As-San'ani mazhab Zaidiyah. Kemudian Bulughul Maram matam dia karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian As-San'ani mazhab Zaidi mengarang syarah pada kitab Ibnu Hajar. Ini berlaku begitu. Asy-Syaukani asalnya dia dia ijtihad sendiri, dia cenderung pada salah, begitu juga As-San'ani cenderung pada salah. Bahkan kitab Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani jadi tag Universiti Madinah, universiti yang dikatakan mazhab Wahabi itu. Bahkan Subulus Salam jadi tag yang diajar di universiti Azhar dan lain-lain lagi. Ini kita kena faham. Apa jadi masalah ialah banyak orang kita ni dia tidak membaca sejarah. Dia baca kitab akidah saja, baca kitab tentang sifat saja. Mesti baca tafsir Quran, baca syarah hadis, baca kitab sejarah, baru kita tahu tahun-tahun yang berbeza ini, tempat yang berbeza ini. Di mana Imam Zaid bin Ali Zainuddin adalah salah kerana dilahir tahun 80, mati tahun 122. Abu Ishaq Syari lahir selepas tahun 300. Maturidi lahir sekitar itu juga. Ini tak timbul lagi masalah itu. Imam Zaid radhiyallahu anhu telah gugur syahid bersama beberapa orang pengikutnya ketika mereka keluar untuk menentang pada tentera kerajaan Umayyah. Yang menentangnya di zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, iaitu pada hari Isnin 2 Bulan Safar tahun 120 Hijriah dalam usia 42 tahun. Kemudian anaknya Yahya bin Zaid menjadi imam. Yahya juga dibunuh akhirnya oleh kerajaan Umayyah. Kemudian kepimpinan beralih Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yang lahir di Madinah. Tetapi beliau dibunuh di zaman kerajaan Abbasiyah yang Ja'far bin Mansur. Imam Abu Hanifah Imam Hanafi bersimpati dengannya, termasuk Imam Malik bersimpati dengannya dan membai'ahkannya. Abu Hanifah membai'ahkan Muhammad bin Hasan bin Ali Nafsu Zakiyah. Imam Hanifah ni dia bukan Syiah, tapi dia bai'ah mengatakan bahawa orang ini lebih layak jadi khalifah daripada Abu Ja'far bin Mansur. Menyebabkan Abu Hanifah dipenjara dan oleh Abu Ja'far Mansur dan meninggal dunia dalam penjara. Ditawarkan menjadi ketua hakim negara, beliau menolak kerana beliau tahu tawaran ini semata-mata kerana politik, kerana nak ambil pengaruhnya. Imam Malik bin Anas kita sebut dalam kuliah yang lalu, di mana Imam Malik ditanya hukum talak mukrah, talak dipaksa. Imam Malik tak sah talak itu. Yang tanya tujuan politik, bukan nak tanya hukum tentang talak. Nak tanya bai'ah mukrah sah ataupun tidak. Orang yang bai'ah pada ketua negara secara paksa, sah atau tidak, itu tujuan dia. Tapi dia tanya Imam Malik, orang Syuaib ini dipaksa sah atau tidak. Imam Malik itu tak sah. Lalu kerajaan menganggap Imam Malik menyindir dia. Imam Malik telah ditangkap, disebat dan dihukum. Imam Syafi'i yang berhijrah ke Yaman bersimpati dengan Imam Zaid bin Ali. Imam Syafi'i kemudian zaman Harun al-Rasyid, oleh kerana simpati Imam Syafi'i telah ditangkap, dirantai, dibelenggu daripada Yaman bawa ke Baghdad untuk dibicarakan kerana sikap dia mendukung Zaid bin Ali, imam mazhab Zaidiyah. Imam Syafi'i dia bukan mazhab Syiah, tapi bersimpati dengan Imam Zaid kerana ini anak-beranak Nabi, cucu Nabi yang duknya jangan dizalimi kerana takut berpengaruh mereka. Dengan sebab itu tak timbul perbalahan dalam masalah hukum-hukum yang bermasa itu. Ini kita kena faham. Kemudian pengikut Imam mazhab Zaidiyah berpecah pula pada mazhab. Selepas meninggalnya Imam Zaid,
pengikut dia berpecah pada banyak mazhab pula. Bukan satu mazhab. Satu mazhab jadi banyak mazhab. Di antaranya ya Al-Jarudiyah. Ini pecahan saya dia. Pengikut kepada Abu Jarud Sulaiman bin Ziyad bin Abi Ziyad. Dia dianggap telah menyeleweng ajaran Imam Zaid radhiyallahu anhu. Orang Syiah mengatakan begitu. Di antara ajaran mazhab ini ialah bahawa Hasan menjadi imam selepas ayahnya. Kemudian Husain dengan wasiat daripada Ali. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa Imam Mahdi yang zahir di akhir zaman itu ialah Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali yang dikenali dengan An-Nafsus Zakiyah, iaitu yang dibunuh syahid di Madinah di zaman Kerajaan Abbasiyah. Puak-puak ni menganggap bahawa Nafsus Zakiyah tak mati, padahal sudah dibunuh, tapi mereka tidak, dia bersembunyi akan zahir di akhir zaman jadi Imam Mahdi. Orang Melayu pernah juga duk percaya hantu wah hidup lagi. Itu, ini semua kepercayaan yang mengaruh. Tapi percayaan ini masuk dalam mazhab mereka. Ini bukan pengikut Imam Zaid, ini pecahan daripada dia. Memanglah salah pandangan ini, tetapi salahnya tak sampai keluar daripada Islam. Salah sekali itu saja. Satu anggapan yang salah tidak merosakkan akidah. As-Sulaimaniyah, pengikut Sulaiman bin Jarir Al-Zaidi. Ini mazhab pecah daripada Zaidiyah. Mereka mengisbatkan khilafah Abu Bakar dan Umar pada Ali yang lebih layak. Disebut sihhatu Imam Al-Batul Abu Muhammad Wujud al-Afdal, di mana walaupun ada yang lebih afdal, imam yang kurang afdal sah. Abu Bakar dan Umar sah jadi khalifah, tak jadi masalah. Bahkan di sana dalam kalangan ahli sunnah sendiri pun ada juga khilaf masalah ini antara Uthman dengan Ali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Uthman. Ini Sufyan Ats-Tsauri, dia bukan mazhab Syiah, tetapi khilaf dalam masalah ini. Memang tak dinafikan bahawa Sayyidina Ali alim, tapi ulama mengatakan Sayyidina Uthman lebih layak menjadi khalifah sebelum Sayyidina Ali. Sufyan Ats-Tsauri menganggap Sayyidina Ali lebih alim, lebih daripada Sayyidina Uthman. Tapi dia ada mazhab Sunni juga. Ini berlaku khilaf. Dalam Sunni semua ada khilaf antara ulama-ulama yang kita kena faham. Tak sama rosakkan akidah. As-Sulaimaniyah ikut Sulaiman bin Jarir Az-Zaidi. As-Sulaimaniyah, mereka mengilfakkan khilafah Abu Bakar dan Umar pada Ali yang lebih layak. Mengecam dengan kerah akan Sayyidina Uthman. Mengecam Sayyidina Uthman. Aisyah, Talha dan Az-Zubair kerana menentang Ali karamallahu wajhah. Kerana Aisyah, Talha, Zubair menentang Ali karamallahu wajhah. Ini tak betul. Kita kena sedar bagaimana Sayyidina Ali menugaskan anak dia Hasan ketika Sayyidina Uthman dikepung. Kita akan baca sejarahnya insya-Allah, sedang ditulis. Bila Sayyidina Uthman dikepung oleh pemberontak di kalangan orang yang baru masuk Islam, yang lemah iman, tak puas hati Sayyidina Uthman, protes, Sayyidina Ali menghantar puteranya Hasan dan Husain dan sahabat-sahabat yang muda memanjat bumbung rumah jumpa Sayyidina Uthman nak berperang dengan mereka pemberontak ini. Sayyidina Uthman kata, jangan, aku tak mahu orang Islam berbunuh satu sama lain, biar aku mati. Sayyidina Uthman sanggup mati. Ini berlaku salah faham. Berperang selepas itu, kata Sayyidina Ali tak bela Uthman, itu tak betul. Sayyidina Ali menghantar putera dia sendiri untuk berperang, untuk melawan mereka yang nak bunuh Sayyidina Uthman ni. Tetapi Sayyidina Uthman tak izin. Sayyidina Uthman kata, biarlah dia mati. Nak jadi macam anak Nabi Adam yang bunuh dia saudaranya sendiri. Dia tak mau. Kita akan baca sejarahnya. Aisyah, Talha dan Zubair ini berperang dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali menugaskan supaya Aisyah ditawan dan dihantar balik ke Madinah, dihormati sebagai ibu. Dan Talha dan Az-Zubair dipujuk, dan Az-Zubair berundur di perang dan dibunuh oleh orang lain. Dibunuh. Bila diberitahu Talha dan Zubair dibunuh, dan dia kata yang bunuh Talha Zubair ini masuk neraka. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali kata begitu. Kita akan baca kisahnya.
Ha? Dikatakan, mereka kata Talha Zubair mentah saya. Tidak, dia rajak balik. Aisyah pun rajak balik. Rajak balik. Ini beli keliruan. Ini satu mazhab. Kemudian Al-Batriyah. Al-Batriyah ini juga ialah termasuk dalam Zaidiyah. Pengikut Hasan bin Saleh bin Hay. Bukan Yahya, itu salah je. Hasan bin Saleh bin Hay. Mereka mengakui Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan tidak menjadi salah kita melantik mereka berdua. Kata mazhab ini. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak boleh berkata apa-apa terhadapnya. Kerana dia termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dia kata Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni termasuk dalam sahabat 10 yang Nabi jamin syurga. Termasuk dalam menantu Nabi yang Nabi kahwin dengan puteri, di 2 orang puteri. Kahwin dengan Ruqayyah, lepas Ruqayyah mati, kahwin dengan Umm Kulsum. Umm Kulsum mati. Nabi kata, kalau ada anak lagi aku nak bagi pada Uthman. Kalau ada 100 anak, Nabi pada Uthman. Bila orang sanggah Sayyidina Ali dalam satu riwayat, orang Mesir merotak ni, tentang Sayyidina Uthman, kamu tahu sendiri kata, bahawa Nabi kahwinkan Uthman dengan anak dia. Adakah Nabi ikut nafsu dia ke ataupun ini daripada Allah Ta'ala? Sayyidina Uthman tanya. Mereka terpegang, tak boleh jawab. Seorang Nabi bukan calang-calang nak kahwinkan anak dia dengan orang-orang. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jadi pendapat Sayyidina Uthman ini jangan kutuk Sayyidina Uthman. Adapun kesilapannya kita serahkan kepada Allah. Kedudukan ahli si mereka adalah manusia paling afdal selepas Rasulullah SAW. Paling layak menjadi khalifah. Tetapi dia menyerah jawatan itu pada orang lain secara redha. Mereka juga berpendapat bahawa siapa yang menghunuskan pedangnya dengan berani, bersifat zuhud lagi alim di kalangan keturunan Hasan dan Husain, dialah yang layak menjadi imam. Ini pendapat mazhab ini. Perlu diketahui juga bahawa Al-Hasan bin Saleh bin Hay yang menjadi pemimpin mazhab ini adalah seorang yang alim juga. Di mana Imam Muslim pernah meriwayatkan hadis daripadanya. Ada dalam Sahih Muslim riwayat dia. Yang mana kita nak tolak? Dia Syiah. Imam Muslim meriwayatkan dia, dan Imam Bukhari menyebut riwayatnya dalam Kitab Al-Adabul Mufrad. Saleh bin Hay. Ini bukan calang-calang. Jangan. Dia Syiah. Tapi hadis diterima oleh ulama-ulama hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Hasan bin Saleh bin Hay. Mengikut Al-Batriyah. Di antara imam-imam yang terkenal ialah Imam Zaid bin Ali, Imam Yahya bin Zaid bin Ali, dan Imam Muhammad bin Allah dan seterusnya. Perlu diketahui bahawa mereka adalah kalangan ulama salaf yang mujtahid. Mereka ni kalangan ulama salaf yang mujtahid, yang mampu beristihad dalam hukum-hukum fiqh. Mereka ada mazhab sendiri. Zaman mereka ni belum ada lagi mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Ada mazhab dia sendiri. Yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh yang berbanding dengan mazhab. Kitab tafsir, kitab hadis, ada ditulis pandangan-pandangan mereka ni. Dan sebab itu kita tak boleh anggap mereka ni sebagai sesat dan kerana khilaf dalam masalah orang, masalah cabang sahaja. Hati-hati, kerana zaman sekarang adalah zaman fitnah, zaman nak melagakan umat Islam dengan sebab berbeza mazhab, tanpa mengetahui sejarah, tanpa mengetahui latar belakang, kita berpecah antara satu sama lain. Urusan ini serah pada ulama yang ahli dalam bidang dia, yang mengkaji. Saya ulang saya lagi, di mana pihak Al-Azhar, dua kerajaan Mesir di masa itu telah menubuhkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah dan menubuhkan satu pasukan ulama-ulama daripada Azhar dan lain-lain menyusun ensiklopedia ensiklopedia yang berkait dengan mazhab-mazhab. Disebut 8 mazhab, pandangan-pandangan dia yang berkait dengan hukum-hukum mazhab-mazhab ini. Pandangan-pandangan orang, masalah cabang yang ada khilaf antara satu sama lain dalam mazhab ini. Walaupun mereka ni berbeza nama mazhabnya, tetapi akidahnya tak keluar daripada Islam. Ini kita kena faham. Dan kita tak boleh masuk dalam satu bakul. Bukan bermakna
kita nak ikut nak kira mazhab ni, tidak. Dan kita kena sedar bahawa orang awam sudah ada mazhab masing-masing. Jangan kita celarukan. Dengan sebab itu mazhab Syiah tak sesuai disebarkan di Malaysia. Mazhab Wahabi tak sesuai disebarkan di Malaysia, tak sesuai. Akan jadi kelahi, jadi berbalah. Nak suruh orang Asy'ariyah ikut mazhab Wahabi, tak boleh. Itu jadi kelahi. Nak suruh Wahabi ikut Asy'ariyah. Di Saudi nak paksa dia. Orang Najib. Saudi pun kalau belah hijab ni, mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Belah Najib saja mazhab Salafi. Dan sebelah selatan dia mazhab Syiah Ismailiyah. Di Madinah ada mazhab Syiah Nakhawilah. Di sebelah timur dia ada mazhab Ja'fariyah. Di Saudi sendiri. Oman pun mazhab Ibadhi. Macam-macam mazhab. Bukan satu mazhab Wahabi saja di situ. Banyak mazhab dia. Dan akhir-akhir ini kita kena sedar, penjajah mengulangi kembali agenda untuk melagakan umat Islam sebagaimana mereka jatuhkan kerajaan Uthmaniyah dulu, dengan melagakan umat berdasarkan berkaum dan mazhab. Bergaduh antara bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Kurdis, bergaduh antara Wahabi, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syiah dan Sunni. Mereka pecah-pecahkan orang Islam. Mereka beri senjata berpuak masing-masing supaya berperang, memecahkan orang Islam. Ini satu agenda barat yang mesti ditolak oleh umat Islam. Dan perkara ini terserah pada ulama-ulama mengkaji secara ilmu. Dan kita kena sedar bahawa sudah banyak ulama-ulama ni sudah mentarjihkan pandangan-pandangan mazhab berdasar kajian yang mendalam. Jadi langkah menyatukan boleh dibuat dengan syarat jangan ada campur tangan politik yang dihantui oleh makhluk-makhluk asing yang tak ada kena mengena dengan orang Islam. Apa jadi masalah ialah terdapat di negara orang Islam sendiri dipengaruhi oleh kuasa-kuasa asing yang merosakkan umat mereka sendiri. Wallahu a'lam.